Assalamualaikum, kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini 19 Julai, hari Selasa yang bercahaya. Dan temani anda saya Fitri Yahya. Saya Fariha On. Bercahaya Cahaya. Kenapa bercahaya ya? Sebab saya berkata Datuk M. Nasir, mencari kata yang tak klise itu bukan sekali yang mudah lah. Nampak tak? Fitri awal-awal dia dah bagi dah teaser tu. Kita akan sebentar lagi bersama dengan kumpulan kembara dan pastinya kita akan bersama dengan Datuk M. Nasir sebentar saja lagi. Itu dia. Tapi kita nak bawakan banyak juga pengisian pada hari ini di MHI. Termasuk isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat lah. Kalau kita hari ini bicara tentang minyak masak kan, bukan sahaja soal harga tapi dari segi aspek keselamatan. Sebab terlalu banyak mungkin maklumat yang mungkin tidak benar, yang tidak sahih, yang mungkin viral tapi tak betul, mungkin membimbangkan pengguna. Jadi kita nak dapatkan maklumat yang tepat tentang apa di sebalik minyak masak. Ini pastinya kita berdepan dengan satu lagi isu di mana minyak masak itu sendiri harganya mendadak naik dan sebagainya. Apatah lagi kepada mereka yang kini melakukan perniagaan. Jadi desakan harga yang dinaikkan, bagaimana mereka perlu meneruskan kelangsungan hidup mereka dan antara jalannya adalah mendapatkan menggunakan minyak masak tu berulang kali. Tapi itu tak bagus. Itulah bagus ke tidak ataupun mungkin berapa kali yang betul. Sebab kita tengok ada minyak tu kan nampak macam hitam. Jadi apakah impaknya? Mungkin ada kata nanti boleh menyebabkan gangguan kesihatan ke. Kita kupas nanti secara mendalam dengan tetamu jemputan ahli akademik yang telah membuat kajian untuk mengesahkannya. Dan nanti kita nak tahu juga sebab biasanya kadang-kadang mak-mak ni kan minyak tu dah goreng ayam dia letak tepi. Tahu tak salin minyak? Betul. Salin minyak kan sayang. Lepas tu nanti nak goreng telur pakai balik minyak tu. Salin lagi. Jadi kita nak tahu juga sejauh mana berapa kali boleh pakai dan sebagainya. Tapi seelok-eloknya sebenarnya sekali pakai pun dah cukup. Cumanya sekarang kita berada dalam situasi yang sangat meruncing dengan harga dan saya yang bayangkan kalau macam kan? peniaga perjalanan kan. Kalau lah hanya sekali guna macam mana tu? Nak goreng mungkin harga hanya naik. banyak. Harga naik. Ataupun dijual pun harga yang rendah. Jadi untungnya seberapa? Di samping itu juga nanti saya tadi sempat tinjau di salah satu akhbar nasional tentang pengusaha kantin semua di sekolah merungut sebab harga yang semakin meningkat. Jadi macam mana tu kalau mungkin tak dibolehkan naik harga tapi porsinya mungkin lagi kecil dan orang pun merungut. Dan juga implikasi. Itu belum lagi tentang di kampus-kampus yang mana ada dia punya syarat tu kena tetapkan sekian-sekian harga. Jadi macam mana dengan pengusaha yang mahukan juga keuntungan untuk berniaga tapi tak dapat dilaksanakan. Kita akan sentuh berkenaan bagaimana minyak kita semua ni kepada alam sekitar dan juga kita sentuh berkenaan dengan kesihatan juga. Baik, kita tadi dah Fitri tadi dah sebut nama Datuk M. Nasir. Kita kata nak bawakan juga, kita nak bawa kembali kenangan silam dulu kumpulan kembara ni. Itu dia. Awak dah lahir ke tahun 1980-an? Ya. Dah lahir ke? Saya 81 lahir. Jadi pernah naik Express Rakyat? Express Rakyat. Itu antara lagu yang didedangkan juga lah menjadi wadah telinga kita dulu. Siapa peminat kembara, siapa peminat Datuk M. Nasir boleh hubungi kami di talian 03. Mana-mana yang memiliki hati emas, anda boleh hubungi kami di talian. Sabarlah, tak apa lagi nombor telefon. 77261603. 0377261603. Itu dia nomornya. Sebab Datuk Nasir ni dia sangat genius. Kalau buat lagu untuk orang lain tau. Untuk diri dia lain, untuk kumpulan dia lain. Jadi dia hidup di saya rasa di dimensi berbeza. Dan saya teringat satu kata Datuk M. Nasir ni, ada lagu yang sedap tapi kena buat lagu yang melebihi tahap kesedapan tu. Lagu memang sedap kan? Tapi nak cari yang level dia ada lagi sedap dia yang sedap tu. Dia macam sentuhan listrik tu. Baik. Kita nak berkenalan dulu mungkin bagi adik-adik generasi yang muda kan, bagi acik-acik cawak tak ya. Acik-acik berbangan. Baik, kita nak kenalkan berkenaan dengan kumpulan kembara. Kita sama-sama saksikan. Ditubuhkan sekitar tahun 1981, nama kumpulan legenda Kembara tidak perlu diperkenalkan lagi dalam kalangan peminat muzik tempatan. Masyhur dengan muzik berunsur puisi dan rakyat, lagu-lagu seperti Express Rakyat, Kepadamu Kekasih dan Keroncong untuk Ana masih menjadi siulan dan kekal malar segar. Kemana hilangnya keroncong, oh cinta yang kita
7 album dari tahun 1981 hingga 1986 sudah cukup membuktikan Kembara satu jenama yang cukup besar. Sejak awal penubuhannya, kumpulan Kembara sudah beberapa kali bertukar ahli atas sebab-sebab yang tertentu. Kumpulan ini juga membawa nama Datuk M. Nasir sebagai penyanyi dalam industri muzik Malaysia dan Singapura sebelum beliau bergerak solo. Sudah lebih 4 dekad bertapak dalam industri hiburan, Kembara kini kembali mengimbau nostalgia yang pastinya mengubat kerinduan peminat. Okey, itu dia memori emas yang kami bawakan untuk anda hari ini. Dan saya hampir terkakulah sebab Kenapa? ada di depannya. Kita aura ada lain. Kita perkenalkan Datuk M. Nasir. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Terima kasih bersama kami. Selamat pagi juga. Itulah. Datuk dan karya Stasa memang yang bercahaya betul lah. Puan serasi ya. Saya dengan karya. Ha. Saya ni sebuah karya. Itulah dia. Sendiri dia adalah sebuah muzik yang bergerak. Baik. Okey, kumpulan Kembara kita tahu kita nak imbas baliklah Datuk sebab saya percaya Kembara ini mempunyai satu nama yang cukup besar dari Singapura, lepas tu datang ke Malaysia, dan ini antara hasil karya yang sangat agung, terutamanya bila kita dengar lagu-lagu tu dia berunsurkan lagu rakyat, puisi. Jadi bagaimana perjuangan kumpulan Kembara ini Hari ini. daripada mula? Dari mula, okey. Saya kalau sekarang ni saya boleh cakap banyaklah kan. Tapi pada waktu mula kita tubuhkan, kita punya pandangan ataupun pemikiran kita tentang hidup ni tak adalah besar sangat. Pengetahuan kita pun tak banyak, tak besar sangat. Tetapi yang kita tahu, kita nak buat sesuatu yang berbeza, yang mempunyai bentuk moden, moden muzik yang contemporary dan memberi satu karya yang buat orang rasa dan berfikir. Ketika awal penubuhan kan tu, masa tu darah muda lagi. Jadi apa rujukan masa tu? Sebab rujukan banyak daripada muzik awal lagi 50-an, daripada sebelum 50-an, sebelum perang dunia pun, kemudian muzik 60-an, 70-an. Semua muzik yang ada pada waktu tu adalah rujukan. Macam kalau tadi kita dengar lagu Express Rakyat tu kan, kita pun kadang tak terfikir, lagu ni boleh buat lagu juga. Express. Tapi bagaimana sumber tu, Datuk? Okey, macam saya kata, kita mula-mula ni tidaklah pandai sangat dengan kita punya alat muzik apa semua. Tapi kita baru belajar, dan bila baru belajar, kita kalau kita main gitar, umpamanya kita memegang chords dan kita strum, cakap until lah ni. Kita strum, dan kita pegang chords dia biasanya kita pegang chord D. Itu satu chord major ni, D. So D ni selalunya bila kita strum chord D ni selalu bunyi muzik cowboy. Muzik cowboy. Gitar sendiri itu adalah sinonim dengan muzik cowboy. Gitar tu adalah alat muzik western, alat muzik barat kan. Tetapi diinspirasikan daripada alat muzik Timur Tengah, umpamanya alat ud tu. Tapi bila kita main gitar, kita picit chord D, dia bunyi dia macam muzik cowboy. Jadi dengan muzik cowboy, dia inspirasikan muzik cowboy itu maksudnya muzik country. Country kalau dipanggil muzik country. Muzik country bunyi yang semacam. Secara teknikal saya tak dapat nak terangkan pada anda, mungkin orang sekarang ni kalau di Amerika pun masih ada kategori album country terbaik semua kan? Country. Okay. Muzik country adalah muzik rakyat di Amerika. Ya? Jadi terpengaruh dengan muzik yang sejenis itu.
muzik rakyat dia, muzik folk dia, country dan folk. Jadi dengan kombinasi muzik etnik kita, rentak inang-inang moden, jadilah gabung muzik. Saya laungkan apa saja waktu tu kita laungkan musik untuk pendengar ke mengikut selera pendengar masa tu ke memang betul bukan selera pendengar tetapi cita rasa saya memang dah selera pendengar. Selera pendengar. Bila saya laungkan tu dia bunyi begitu. Bunyi macam kereta api berjalan. Tur dari hati tu dia punya macam kereta api berjalan. Jadi kita dah wawarkan siapa yang ingin telefon. Nombornya ingat tak? 03 7726 Pakcik 1603. Okey, senang saja. Okey, kami kembali war-warkan untuk anda 7726 1603 untuk nak berbual, tapi kena buat persiapan lah ya. Nak tanya kosong. Okey, kalau boleh biar berisi ini peluang untuk kita tambah ilmu di pagi hari. Baik. Datuk M. Nasir masih lagi berhubung kuat dengan rakan-rakan perjuangan dengan Kumpulan Kembara. Mungkin siapa antara anggota yang masih lagi kekal dalam Kumpulan Kembara ni? Okey, ni anggota sekarang ni, anggota sekarang ni mereka tu adalah fasa kedua Kembara. Fasa pertama dia Ali dengan Sahlan. Sebelum tu kita ada 5 orang. Tapi sebelum rakaman tu kita keluarkan, kita edarkan 2 orang telah pergi dan kita 3 orang. Jadi kita keluar dengan 3 orang kenal Kembara dengan Ali, Sahlan dengan saya. Dan kemudian lepas tu dengan beberapa album keempat begitu, kami bergabung dengan pemuzik lain menjadikan sebuah band muzik yang seperti biasalah band. Ini wajah terbaru ni. Line up. Jadi tak ada Ali, tak ada Sahlan lah. Macam kita tengok hari ni kan, bila muzik berkembang, nak dapat yang macam seumpama Kembara tu memang tak ada. Kembara tu memang Kembara lah. Itu betul. Ikut cita rasa muzik dia punya. Ada jugalah, tapi tidak dalam rakaman lagi, belum popular dalam rakaman. Dan pastinya kita difahamkan Kumpulan Kembara nanti akan melakukan satu konsert. Ini yang cukup indah, tarikhnya 31 Julai. Jadi, tiket masih ada, Datuk. Mungkin Datuk boleh terangkan dengan konsert ni. Tinggal sikit. Tinggal sikit. Jadi, Datuk biasa buat konsert kan? Konsert Akasunya tu. Jadi, bila konsert ni, bagaimana yang dapat diberikan makna kepuasan untuk Datuk M. Nasir? Makna kepuasan. Bila kita nyanyi bagus, buat persembahan bagus. Persembahan ni ada macam-macam. Tapi kalau dalam dunia muzik kerakyatan ni, dia ada satu bentuk. Seharusnya kita memang ada bentuk yang bila kita tengok, kita tahu ini daripada muzik kerakyatan lah. Muzik rakyat. Akan diringi orkestra ke macam mana tu? Orkestra tak. Tapi ada banyak muzik. Okey, kita nanti nak tanya lebih lanjut berkenaan konsert ni. Tapi apa pun Datuk, ada peminat Datuk ni di talian dari Batu Kikir. Dari mana? Batu Kikir. Tu Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Cik Salim ya. Cik Salim. Cik Salim, ada peluang bercakap dengan Datuk M. Nasir, silakan. Silakan. Cik Salim. Apa khabar Datuk? Baik. Pasal ni Datuk tak buat rakaman lagu baru ke? Lagu baru untuk siapa? Itu lagu baru untuk main baru. Ada buat rakaman tapi untuk orang lain ada. Ya. Difahamkan Cik Salim ni pandai menyanyi ya? Saya dulu main gitar. Main gitar? Perkumpulan Jentayu Perseting. Jentayu? Jentayu Perseting perkumpulan gitar. Okey, kalau dapat dengar sikit boleh ke? Ada permintaan ni. Tapi lagu tu dia lagu gerhana, kalau bawa lagu Ekspres Rakyat. Macam lagu lah. Ekspres Rakyat boleh? Boleh ya? Cik Salim? Ya. Versi Batu Kikir? Batu Kikir. Okey, boleh. 3, 2, 1. Membeli kerja sangat. Tapi itu saya kata tak ingat lagi dah. Pendek sangat kalau versi Batu Kikir tu. Okey, Cik Salim. Ada apa-apa lagi nak diucapkan sebab ni Kembara nak buat konsert ni, Cik Salim? Lagu baru lagi.
Lagu baru ni tak tahu lagu baru ke? Lagu baru. Okey. Okey, Cik Salim. Mungkin ada kejutan ke dekat kawasan ni, kita tunggulah ya. Orang Datuk ni cantik dan sedap mendengar ke. Saya minat dengar. Rekod-rekod dia tak ada saya simpan. Cik Salim ni kalau satu hari kita ajak dia berbual ni Itulah, best ni. Ada kopi, biskut kering, ada air kopi. Ada sampai melarat ke nasi, gulai lemak kan. Wah. Cik Salim, terima kasih hubungi kami. Sama-sama. Jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih. Teruja nak bersembang Datuk Imran tapi tak terluah nak cakap tu. Okey, jadi persiapan Datuk dia tahap minimum maksimum dah. Maksimum. Tiada persiapan yang apa orang kata maksimum. Sentiasa ada saja yang nak dimaafkan. Ada iringan apa lagi tu? Biasa Datuk dia tak ada suka tarian kan? tarian. Itulah macam saya katakan tadi, persembahan satu kumpulan macam gini. Dia senang pada seadanya. Seadanya. Jadi dia punya lagu tu dan seni kata tu boleh sampai. Ya. Tapi ini bila sebab kita sebelum ni kan 2 tahun dah tak ada apa-apa kan. Kembalinya begini mungkin perasaan Datuk tu bila buat konsert dan mungkin perasaan yang lain macam berdebar ke sebab dah jumpa peminat. Tapi buat konsert ni satu perkara yang agak biasa dengan saya. Biasa dengan saya. Gairah untuk jumpa peminat kembara lah. Itu memang ada. Biasanya saya buat solo. Solo. Tapi ini kembara. Jadi dia orang tahu yang saya akan nyanyikan lagu-lagu kembara. Kembara ada 7 album. 7 album maksudnya dah 70 lagu. 70 lagu. Itu nak pilih lagu untuk konsert tu berapa lagu? Jadi banyak lagu yang orang tak tahu. Tetapi saya rasa sedap lah. Sedap. Dan, tapi kadang-kadang satu album tu kerana ada satu lagu yang terlampau menonjol. Jadi orang lupa dengan lain lagu. Umpamanya macam lagu Chris, lagu yalah macam itu kan. Apa nama, banyak lagu lain. Ada sebuah lagu yang saya nyanyi duet dengan Habibah Osman. Umpamanya sebuah lagu yang sedap. Tetapi kerana dalam album tu ada lagu-lagu lain yang lebih hit, menonjol. Baik, kita ada seorang lagi Datuk. Ada lagi. Ini Encik Bahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua otai lah. Ini saya nak kata otai tak apa, tapi bagi Datuk ni lagi otai. Okey, boleh terus Ada soalan kan? Okey, Tok. Apa khabar, Tok? Baik. Okey, saya ni memang berminat Datuk semenjak daripada pada kumpulan kembara lagi. Ya. Dan juga lepas tu banyaklah lagu-lagu Datuk, lagu-lagu hit kan. Ya. Jadi ada lagu lama tu yang berpaksikan kepada ketuhanan tu. Saya dah lupa lagu dia kan. Tadi penerbit suruh saya nyanyi, memang saya dah lupa lah. Tapi lagu tu memangnya boleh mengisahkan sebab saya nak tanya dengan Datuk satu ni kan. Sebab kan keadaan sekarang ni Datuk kan, banyak di corong-corong TV, radio, tak kira lah kan, buat internet ke FB ke. Banyak lagu-lagu yang sekarang ni untuk muda-mudi, tapi kurangnya pendedahan untuk lagu-lagu lama ni, untuk generasi lama ni kan. Jadi saya rasa kalau boleh lah Datuk bagi pandangan apa yang perlu dibuatkan. Selain daripada konsert ni memang saya sokong. Tapi tahulah orang-orang dah veteran ni tu nak pergi nak tengok konsert ni kan dengan berkursi roda lah dengan bertongkat ni payah sikit tu. Jadi untuk memanjangkan lagi hayat untuk generasi lama ni kan, supaya diharapkan dapat dicorongkan lagi ataupun didedahkan lagi lagu-lagu lama ni. Lagu-lagu Sweet Charity kan, lagu Sweet Charity apa semua tu kan. Saya itu saja pandangan saya Datuk, dan mungkin Datuk boleh bagi pencerahan sikitlah tentang bab tu. Terima kasih Cik Bahar. Terima kasih Tok. Assalamualaikum, moga Datuk jaga kesihatan semua Tok. Assalamualaikum, moga Datuk jaga. Okey Cik Bahar, terima kasih banyak-banyak. Soalan agak berat sedikit. Kita berada di itu mengenai pada media media apa? Okey, dalam bidang media radio, kita ada macam radio kerajaan yang khusus kepada
yang klasik. Ya. Okey. Dia memang dah ada, dia memang dah berusaha ke arah tu. Jadi kalau kita nak dengar lagu yang lama umpamanya, kita pergi ke channel tu. Jadi dalam dunia digital pun ada sebenarnya. Kalau kita rajin dengan dalam Ada dunia segmentation dia. media, dia ada segmentation dia. Tetapi jadi benda-benda macam itu dia tak digembar-gemborkan. Kerana sekarang dunia viral kan. Apa benda yang viral semua benda-benda contemporary. Jadi nasib pada muzik lama atau bahan lama itu bergantung kepada peminat dia. Benda tu memang ada kat situ. Betul. Lagu-lagu Kembara orang takut kau nak cover kan. Biasa lagu-lagu banyak cover untuk kembali hangatkan memori kan. Datuk, stamina apa yang Datuk buat untuk beraksi di konsert? Dia punya apa? Untuk stamina. Untuk stamina? Pada rehearsal je lah. Rehearsal. Datuk, okey. Sebabkan tiket tinggal sikit je lagi. Datuk, mungkin Datuk boleh warakan kepada peminat Kembara untuk konsert 31 Julai nanti? Ya, ini suatu peluang yang patutnya peminat jangan lepaskan. Kadang-kadang dia orang tu orang kita ada satu macam penyeberangai. Dia suka last minute. Dia suka next time ataupun tengok TV ke apa nanti kalau ada. Tapi ini satu acara yang kumpulan Kembara ni dah berumur dan kita tak tahu bila kita akan buat persembahan lagi. Baik, ini ada satu peluang mereka. Konsert 31 Julai, Datuk, di Plenary Hall KLCC. Ya. Betul? Okey. Datuk M. Nasir, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Sama. InsyaAllah, moga Kembara pun dah diberikan tutup kesihatan. lagu kan. Betul? Ni belum lagi album solo. Kalau Datuk buat konsert rasa kena 7 malam. Sebelum saya melayan Pak Cik ni berbual, Datuk boleh kita jemput Datuk bersedia untuk nyanyi? Saya kena nyanyi ya. Lagu apa Datuk? Nyanyi di pagi hari. Nyanyi di pagi hari. Ini ada lain sikit bunyi dia. Ya. Kepadamu Kekasih. Ya. Okey. Datuk boleh silakan. Sementara saya ni layannya. Kekasih daripada album Kembara juga. Itu dia. Kalau saya buat kalau saya ada peluang kan, buat kuis tentang M. Nasir ke, betul. Memang kita dapat info banyak lah. Okey, untuk anda yang lama menantikan persembahan yang hebat, secara live langsung di MHR, kita bawakan untuk anda sesuatu yang menarik, yang pasti memberikan nostalgia dan imbasan kenangan yang manis untuk anda semua. Tadi awak cakap lagu apa yang awak minat, Kembara? Kembara? Saya Ekspres Rakyat, Hati Emas. Lagi? Lagu... Kepadamu Kekasih lah. Itu kalau mak saya dengar, duduk tepi tingkap Datuk. Banyak version kan? Duduk tepi tingkap, dia termenung jauh je. Okey? Datuk dah bersedia? InsyaAllah. Okey. Kita persilakan Datuk M. Nasir, Kepadamu Kekasih. Dengarkan. Kepadamu kekasih, aku berserah. Kerana ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajah. Apa yang tersirat di hati bersama Amali. Kepadamu kekasih, aku bertanya, apakah kau akan menerimaku kembali atau harus menghitung lagi segala jasa dan bakti, atau harus mencampakku ke sisi tanpa harga diri. Hanya padamu kekasih, aku tinggalkan
jawapan yang belum ku temukan. Yang bakal aku nantikan bila malam menjemputku, lena beradu. Kenaikan harga minyak masak di pasaran sedikit sebanyak memberi kesan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama peniaga makanan dan suri rumah. Bagi peniaga makanan, mereka mengambil kesempatan menggunakan minyak ini berulang kali sehingga minyak masak bertukar warna hitam. Kami sempat membuat tinjauan di beberapa tempat. Sekarang kan pasal minyak naik kan, okey tak? Terjejas juga lah. Terjejas sikit lah. Tapi so far, walaupun terjejas, dia still okey. Dia cuma susah nak mencari bahan tu. Kalau macam akak memang beli minyak paket ke minyak botol ke? Saya minyak botol. Tapi minyak botol dulu 20 lebih kan. Sekarang dah naik 42. Kalau macam akak, kalau beli minyak tu, kita semula ke tak macam betul. Bukan akan kita semula. Kalau macam sehari, berapa kali bilang? Dia dalam macam 3 hari sekarang kita memang akan tukar. Sampai itu kan, kita akan tukar. Akak dah biasa minyak kat sini ya? Kalau macam minyak naik tu, agak okey lah. Kami pergi kedai, pulang balik. Kalau macam orang berniaga selalu kan pakai minyak kan, dia dah pusing-pusing. Selalu macam tu lah, kita semula je lah. Rasa lah. Kalau akak kita semula minyak ni, tak ada lah. Oh ya ke? Kira satu botol satu hari lah? Tak ada ni lah. Dah siap dah adik. Alright. Oh okey, kita minyak. Penggunaan minyak yang berulang kali ini mungkin boleh memberi kesan terhadap tahap kesihatan seseorang. Dari pemantauan, dapat dilihat mereka seperti tidak senang bila diajukan mengenai penggunaan semula minyak masak. Pada makcik kan, sekarang ni lepas raya niaga memang kurang dah. Merosot. Lepas tu minyak naik, kopok naik, semua barang naik. Jadi niaga nak dapat 300 satu hari pun susah. Jadi kalau bolehlah minta kerajaan mantau lah pasal minyak ni kan. Makcik niaga bukannya baru, dah 36 tahun dek makcik niaga. Niaga di sini tahun 83 sampai sekarang. Tahun ni yang paling teruk sangat minyak. Ya Allah, sekarang ni kita susah minyak sangat. Kita berniaga goreng-goreng, jadi minyak tu tak tahu nak dapat nak minta kat siapa. Pergi kedai ni tak ada, pergi kedai ni tak ada, semua yang kedai runcit biasa jual satu-satu tu naikkan harga. Kadang naik sampai RM3 kan, kadang sampai RM3.5 pun ada. Selalu boleh kata dah berapa kedai yang tak pernah sampai RM3.5 satu. Tapi kita nak tak nak, terpaksa juga beli kalau dah tak ada sangat kan. Sebab botol berbeza, jauh beza dengan harga paket. Paket RM2.5 kalau supermarket. Kalau kedai biasa runcit-runcit ni RM3, RM2.8 tak lari. Minyak sememangnya satu keperluan yang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Tidak kira apa jua kegunaannya. Diharapkan isu kenaikan harga minyak ini tidak diambil kesempatan oleh mana-mana pihak. Saya Syikin Kamilin untuk MSI. Baik, itu gambaran yang cukup jelas. Namun kita nak bersama dengan dua lagi tokoh untuk berbincang tentang hal ini. Bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Ashkin Ahmad Kamal, Koordinator Bidang Sumber Air dan Alam Sekitar Pengajian Kejuruteraan Awam, Kolej Pengajian WTM Shah Alam, dan Dr. Kamruzaman Muzani, Pensyarah Jabatan Perubatan Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan WTM Kampus Sungai Buloh bersama kita. Saya percaya tadi kita dah dengar sedikit sebanyak luahan hati peniaga kan, dia kata harga naik sampai RM3.50 pun mereka rasa macam dah bebanan kan, disebabkan kenaikan harga minyak itu sendiri. Jadi mereka terpaksa kadang-kadang hitar semula minyak tu. Saya nak tanya satu, buat soalan pertama, apa sebenarnya yang dikatakan minyak kitar semula ni? Kadang-kadang kita tengok takut salah terma kan. Namun yang sebenar takrif kita semula tu macam mana? Ikut riwayat ni. Okey, macam ni Fitri dengan Fariha. Okey, sebenarnya minyak kita semula kalau dari segi academicians macam saya, saintis ataupun environmental manager lah kan, kita melihat kepada minyak kita semula tu adalah satu benda yang positif. Okey.
saya ada sharekan satu slide jugalah, cuma tak clear pula kat sini. Nanti kita tengok kat situ. So positif tu maksudnya kenapa ia boleh diguna semula untuk menjadi tenaga baru ataupun menjadi untuk kegunaan seperti sabun, digunakan untuk menjadi sabun, lilin. Itu adalah perusahaan yang dibuat oleh small medium business lah. Okey. Jadi di mana di sini saya perlu menerangkan dengan lebih jelas kenapa kita hari ini fokus kepada minyak kita semula adalah minyak yang dipanaskan berkali-kali. Okey, minyak yang dipanaskan berkali-kali itu yang term kita guna bahaya minyak kita semula tajuk kita hari ini kan. Okey, jadi saya akan lebih kepada menghuraikan dalam aspek alam sekitar lah, impaknya kepada alam sekitar dan macam mana dia menjejaskan kelestarian alam sekitar itu sendiri. Dan Dr. Kamarul akan pergi kepada lebih huraian kepada kesihatan lah nanti. Okey, baik. Kita pun itulah tak sabar nak tahu kan kesihatan ni. Jadi bila kita diulang masak sebegitu, jadi orang kata okey, ada yang kita baca kalau sumber viralnya ni boleh menyebabkan kanser. Yang ni akan buat itu dan ini. Jadi semua orang macam tapi tak ada sumber rujukan yang sahih kan. Jadi macam mana penjelasan secara ilmiahnya doktor tentang kesihatan minyak masak yang dipakai berulang kali ini dan impak kepada kesihatan? Okey. Secara general, secara amnya penggunaan minyak masak yang berulang kali, maksudnya kita melakukan pemanasan berulang kali sememangnya tak disangkal lagi memang akan menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan. Okey, so kita ambil rata-rata kebiasaan kita guna minyak masak jenis sawit, minyak sawit olin. Minyak masak sawit dia mengandungi asid lemak tepu dan lemak tidak tepu. Apabila dipanaskan pada suhu yang tinggi, so dia akan membebaskan bahan toksik dan radikal bebas. Okey, sebagai contoh bahan radikal bebas ini akan menyebabkan berlakunya penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, obesiti, sakit jantung dan hati berlemak. Maksudnya kita panggil fatty liver. So di mana fatty liver ni akan menyebabkan fungsi hati merosot. Okey, selain pada itu dia juga mengandungi menyebabkan paras kolesterol meningkat, paras lemak jahat kita panggil LDL. Meningkat dan paras HDL menurun. Yes, HDL menurun, paras lemak baik menurun. So ini akan menyebabkan satu fenomena penyakit yang kita panggil aterosklerosis, di mana aterosklerosis ini disebabkan mendapan lemak pada dinding salur darah. So dia akan menyempitkan salur darah, so akan mengurangkan peredaran darah ke seluruh organ badan. So ini akibat buruk dia akan menyebabkan stroke, serangan sakit jantung dan lain-lain. Dan berbalik kepada radikal bebas tadi, so dia akibat daripada pemanasan minyak kan saya katakan sebentar tadi, nanti saya akan ulas lebih lanjut mengenai apa bahan berbahaya yang terkandung semasa pemanasan. So ini yang doktor cakap ni adalah kesan kalau minyak tu banyak kali pakai. Ya, betul. Maksimum berapa tu? Maksimum. Okey. Untuk menjawab persoalan ni, saya ingin berkongsi satu kajian yang telah dilakukan dan ia menunjukkan penggunaan minyak masak 5 kali. Sebanyak 5 kali kita menggorengkan, memanaskan sebanyak 5 kali minyak masak yang sama, dia akan mengurangkan kadar vitamin E sebanyak 98% berbanding berbanding daripada minyak asal sebelum dipanaskan. Okey. So bukan itu saja, dia bukan menurunkan nutrien, dia akan meningkatkan radikal bebas dan bahan toksik dekat dalam minyak, di mana dia akan memudaratkan kesihatan. So saya sarankan apa orang cakap penggunaan minyak masak yang ideal adalah sebanyak 2 hingga 3 kali. 2-3 kali je, Mak. Ia lebih praktikal lah. Ia lebih praktikal. Kalau macam di setengah tempat macam hitam ya, rasa dah 70 kali tu. Oh, betul. Dia ulang-ulang 10 kali. Untuk selain boleh jimat kos kan. Baik, itu terhadap kesihatan ulang kali dan sebagainya. Tadi Prof kata kepada asalnya kepada alam sekitar. Bagaimana
penggunaan ini boleh memberi kesan kepada alam sekitar kita ni? Okey, so tadi macam yang Dr. Kamaru mention tentang sebutkan tentang components bila dia dah berlaku kelikatan yang pekat tu kan. Maksudnya chemical components dia. Kalau saya ada sharekan dekat dalam slide tadi, kita ada tunjuk yang minyak masak yang warna hitam tu masih lagi digoreng masih lagi digunakan untuk menggoreng ikan kan. So bila digunakan untuk menggoreng ikan tu ketumpatan kelikatan minyak tu pun dah tinggi sebenarnya. Okey. Jadi komponen yang masuk and then pengguna kadang-kadang dia tak ada kesedaran kan. Dia buang terus ke dalam sinki ataupun buang terus ke dalam longkang ataupun mungkin ada industri kecil-kecilan kan dia buang terus dia ada direct terus masuk ke dalam kita sebut sendiri longkang sahaja. Saya tak ambil sungai, saya tak ambil laut, saya ambil longkang sahaja. So apabila pergi ke longkang boleh tengoklah gambar yang saya sharekan tadi longkang tu macam mana jadinya dan dia akan mengalir longkang akhirnya akan mengalir ke sungai. Dan longkang kita menyebut kepada minyak tersebut akan menjadi sumber pencemar yang paling kuat. Ada rantaian dia. Ekosistem tu kata jejas. Ya, betul, betul. Daripada dapur kan untuk tujuan masak kemudian perniagaan. Jadi sekarang kita tengok memang yang di kita semua ni dijual ya. Jadi adakah bila dijual ni dia telah pun melalui apa juga proses untuk menghapus radikal bebas ataupun memang selamat ke tidak? Kita nampak macam murah harga dia pun macam sekian-sekian. Tapi dari aspek keselamatan pengguna macam mana Doktor? Okey. Adakah factory bermaksud yang minyak masak paket? Paket yang 1 kilo itulah yang biasa kita tengok di pasar raya lah. Okey. Untuk itu minyak lembaga minyak sawit Malaysia MPOB telah mengeluarkan statement dan menegaskan bahawa kualiti minyak masak berpaket dan berat 1 kilogram ini telah mengikut piawaian standard yang telah ditetapkan oleh Jabatan Standard Malaysia. Dia terdapat beberapa kriteria yang Jabatan Standard Malaysia mengukur nilai, mengukur piawaian minyak masak paket ini. Antaranya karakteristik minyak itulah sendiri. Termasuk asid olik, kandungan vitamin E, warnanya dan lain-lain lagi. So saya boleh rumuskan di sini kualiti minyak masak paket dan minyak masak yang terdapat dalam botol di pasaran adalah selamat digunakan dan tidak membahaya pada kesihatan. Cuma yang membahayanya jika ia digunakan berulang kali. Lebih 5 kali habis? Habis. Kualiti asal minyak kedua-duanya sama, selamat digunakan. Terutama kalau minyak paket tu kita kena ada cop MPOB atau sirim lah. Dan kalau ikut grade-grade tu Doktor? Ada yang grade terbawah kan? Grade minyak. Betul. Grade minyak tu peningkatan lah tapisan dia. Okey. Saya nak tanya Prof. Sebab kita ni, benda ni kadang-kadang kita berlaku harian kita kan? Kadang mak kita kan? Okey. Kalau kita goreng ikan bilis pun, sekali pun dah hitam. Dah mula keruh kan? Betul tak? Betul. Okay. Bagaimana tadi kita nak mengelakkan daripada kita buang minyak tu macam tu je dekat sinki? Apa yang sebenarnya perlu dilakukan? Bila dalam pengah? Okey, sebenarnya kalau yang minyak tersebut sepatutnya ianya disejukkan dulu. Disejukkan dulu. Lepas tu barulah diletakkan di dalam botol plastik ataupun kaca lah, tapi lagi bagus sebenarnya botol kaca ataupun disimpan atau untuk diguna semula. So guna semula tu macam yang saya cakap tadilah. Kalau setakat untuk di rumah kita boleh buat sendiri untuk hasilkan lilin, untuk hasilkan sabun. Sabun dengan lilin tu macam contoh sabun kita hanya perlukan minyak itu sendiri dengan ada carbonate, okay, and then ada sedikit pewarna not pewarna, pewangi. So bagi wangi sikit, itu cara nak buat. Very simple. Itu memang bolehlah untuk yang sebab kita ramai audience kita pun ada yang suri-suri rumah. Betul? Kan. So kita boleh guna semula sebenarnya dekat rumah untuk hasilkan sabun ataupun lilin. Okey, isunya bagi saya lah sebenarnya kalau sebagai pengguna kita faham tugas kita untuk melestarikan alam sekitar tu sendiri, kita tak sepatutnya direct buang ke sungai. Buang ke dalam sinki lah. Okey, kita tak sepatutnya direct buang ke dalam sinki. So sepatutnya kita sejukkan dulu dan simpan dahulu. Simpan dahulu, tunggu hingga ke satu tahap.
Ataupun kalau rasa macam tak nak buat lilin, tak nak buat sabun kan, kumpulkan sahaja. Dan saya rasalah SW Corp bersama-sama dengan konsesi, ada 3 konsesi untuk negeri-negeri di bawah Atas 672 ni, diorang memang ada come out dengan good initiative untuk collect minyak masak terbuang. Boleh generate income sebenarnya. Kita sebagai rakyat kena ambil tahu juga apa inisiatif sebenarnya kalau kita nak membantu sama-sama melestarikan alam sekitar. Ini kan malas lah buang je. Macam tu. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Ashikin Ahmad Kamal dan juga Dr. Kamarul Zaman Muzaini. Kita boleh tonton kembali di berbagai platform yang share untuk dapatkan kembali maklumat yang berada tertinggal demi keselamatan dan kebaikan bersama ketika menggunakan minyak masak. Sebab kita hari-hari minyak ni memang keperluan kehidupan. Kalau tak guna nanti macam mana pula, tapi kena ada ilmu juga di sebalik penggunaannya. Kita ada nak kongsikan berkenaan dengan pengumpul minyak terpakai. Ya, wartawan Syikin ada laporannya. Pernahkah anda tahu tentang minyak kitar semula iaitu yang telah diguna pakai boleh dijual semula? Inisiatif kitar semula minyak dilakukan oleh Luqman Hakim Omar yang mula berniaga sejak tahun 2020. Setiap hari, Luqman akan mengambil minyak masak yang telah digunakan di sekitar Lembah Kelang dan pernah juga beliau mengambil minyak sehingga ke Perak, Johor dan Melaka. Anggaran minyak masak kitar semula yang harus dikutip sehari ialah 1 tan atau 1000 kilogram. Kebiasaannya, selesai mengutip semua minyak masak kitar semula ini, Luqman akan menghantar minyak ini ke kilang yang terletak di Puchong untuk diproses. Luqman membeli minyak yang telah digunakan ini dengan bayaran antara RM RM1.50 hingga RM3.60 sekilo. Harga ini boleh berubah bergantung kepada kuantiti dan lokasi minyak masak yang diambil. Di samping untuk buat jana pendapatan, kita juga mengambil beratlah untuk mendidik masyarakat kita yang sekarang ni masih lagi skeptikal dengan minyak masak terpakai ni. Dia orang yang kita refill balik untuk jual dalam minyak masak paket tu, tapi sebenarnya bukan. Ada permintaan di Eropah, China, yang mana pusat pengumpulan kilang pusat pengumpulan tu mereka akan kumpulkan, tapis dan kita ekspor ke pasaran China dan Europe untuk dibuat dikitar semula ataupun diproses sebagai biodiesel. Jadi itu lebih kuranglah. Jadi masa saya bekerja dulu, makan gaji, saya just buat just nice lah. Cuma bila dah mula ni, mula perniagaan ni, alhamdulillah tahun lepas saya dah mula bayar cukai pendapatan lah. Selain dikitar semula, minyak terpakai juga boleh dijadikan sebagai suatu yang bermanfaat seperti sabun. Apa yang penting, janganlah kita buang minyak masak terpakai ini sebarangan. Bukan sahaja boleh menjadi pendapatan, malah mampu menyelamatkan alam sekitar. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Farah nak teruskan pengisahan kami berkenaan dengan Maha 2022. Lama kan? Tak dengar kan? Jadi tahun ni datang ramai-ramai. Kita nak terus berbicara berkenaan dengan Maha 2022 ini bersama dengan yang berbahagia Datuk Hasrina Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk jelita. Baik, kita nak terus berkenaan dengan Maha 2022. Pastinya ramai yang tunggu ni sebab itu antara Carnival ataupun Expo yang paling besar juga yang akan dilaksanakan. Ya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah Cik Fariha dan juga MHI TV3 kerana sudi menjemput Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Mafi untuk bersama kita hari ini mempromosikan Maha 2022. Jadi terima kasih sekali lagi. Okey Datuk. Ya. Okey. Maha 2022 apa yang akan dibawakan keunikan pada tahun ini? Okey. Maha 2022 ni memang ditunggu-tunggulah ramai sebab kalau ikut sejarahnya tu kita memang setiap 2 tahun sekali kita buat dui tahunan lah. Dan yang terakhir kita buat pada 2018. Sepatutnya kita adakan Maha ni pada 2020 tapi keadaan tidak mengizinkan. Jadi dah 4 tahun ni tak ada. So insya-Allah kali ini akan diadakan pada 4 hingga 14 Ogos. So sebenarnya masih berbaki lebih kurang 15 hari lagi. Tak lama dah ni. 15 hari lagi dan program kita ni akan diadakan di MAEPS Sedang, tempat yang biasa kita adakan.
yang 15 hari lagi kita akan adakan selama lebih kurang 11 hari. 11 hari. So, tema dia security makanan untuk masa depan. Kalau in English tu, food security for the future. InsyaAllah. Okey. Tarikan, bila kata dah lama tak ada ni, 4 tahun tak ada. Tarikan tu kadang-kadang, sebab kita tahu rakyat Malaysia ni kalau pergi mesti dia bawa keluarga kan. Banyak benda ni ada kat sana 11 hari ni. Apa antara tarikannya, Datuk? Okey, Cik Fareha, tarikan ni memang sangat menarik Maha ya. Sebab kita keluasan di Maib tu lebih kurang 150 hektar ya. 3/4 kawasan tu memang akan dipenuhi oleh aktiviti-aktiviti Maha ni. Kita ada lebih kurang 3 big elemen di dalam tu yang melibatkan di dalam dewan, di luar dewan, ya, di laman-laman dan juga pavilion negeri. So yang itu memang itu dari segi konten lah, dan memang sangat menarik kali ini kita akan adakan secara hybrid, fizikal dan juga virtual. Tak pernah lagi kita adakan. Ini apa nama ni dalam keadaan sekarang lah, ya, bila sesuaikan ya. Kita sesuaikan sebab ramai permintaan memang banyaklah sehingga sekarang kan. Jadi kita akan ada virtual juga. So untuk yang konten tadi tu memang menarik. Di dalam dewan saja kita ada lebih kurang 1,500 booth. Yes, 500 booth yang kita akan tawarkan, dan apa nama ni segmen di dalam dewan tu saja kita ada lebih kurang 12 segmen ya yang melibatkan apa nama ni agrotech, agro lifestyle, agrotourism, agro youth, agro edutainment. Kita ada agro trade, agro job fair, yang itu memang dah kita selaras dengan hasrat kerajaan nak memberi peluang kepada pencari kerja lah ya. Dan kita ada agro base dan agro culinary, kita ada Malaysian Seafood Expo dan juga agro business food empire, dan juga program HPPNK ya, Hari Peladang Peternak Nelayan Kebangsaan yang tak dapat kita adakan tahun lepas sebab yang ni memang dia alternate dengan Maha. Dia setiap selepas Maha akan ada HPPNK. Jadi tak dapat buat, kita jadi subset di dalam Maha kali ini. Yang itu yang di dalam dewan. Belum saya cerita kat luar tu. Dekat luar kita ada laman-laman. Laman-laman ada 9 laman yang kita sediakan yang melibatkan laman padi, laman floriculture. Itu menarik sebab kita akan ada Miracle Garden yang kita akan persembahkan. Baik, saya dengar pun tertarik, banyak tarikan ya. Kalau pengunjung Datuk nak datang ke sana, apa perkhidmatan yang akan ditawarkan? Kan? Banyak. Itu memang sesak kat situ tu. Kalau pengunjung datang memang banyak servis yang kita sediakan ya. Bermula daripada kalau dia menggunakan pengangkutan awam, kita memang sediakan ada beberapa lokasi macam shuttle bus untuk tu. Kalau sekiranya bawa kereta sendiri, memang kawasan parking dia sangat luaslah di situ. Dia ada parking yang di zon A dan zon B. Kita zon pertama tu lebih kurang 5,000 parking, yang kedua tu 3,500. Memang ample parking dan kemudahan tu banyak untuk pengunjung sekiranya dia beli barang ya, memang kita sediakan riders ke apa, tak perlu nak bawa galah barang sana sini tu, boleh kita bawakan ke sama ada ke parking ataupun boleh hantar ke rumah terus. Ke rumah tu boleh. Sekarang ni dah macam-macam program yang kita sediakan untuk memudahkan pengunjung ke Maha. Tak perlu risau. Dan kepada yang bawa keluarga, anak-anak, kita memang banyak program untuk anak-anak. Ada nursery, kita tolong jagakan. Yes. Lepas tu kepada macam grup-grup grup-grup yang nak datang tu, kita ada guided tour. Jadi kita buat special arrangement. Ini lagi terancang ni. Guided tour kita akan bawa banyak sebab satu hari tak cukup. 11 hari. Boleh datang hari-hari. Baik. Mungkin harapan Datuk sendiri 4 hingga 14 Ogos di Maib Sedang nanti untuk Maha 2022 ni. Okey, kalau ikut harapan kementerian tu, kita nak seramai yang mungkinlah datang ke Maha 2022 sebab pelbagai aktiviti yang kita sediakan semua untuk every walk of life lah. Maksudnya semua kategori ada. Ya, tapi kita nak galakkan kepada pemain-pemain industri yang ingin dapatkan nasihat dan juga melihat kepada perkembangan teknologi terkini yang kita sediakan pada waktu Maha 2022. Dan of course sasaran kita ni lebih kurang 1.1 juta pengunjung. Sebelah hari kita harapkan target kita 100,000 sehari. Jadi sebelah hari lebih kurang 1.1 lah million.
Kalau saya nak mai bawa keluarga, ada bayaran tak, Datuk? Dia lembut je, Datuk. Ya, Maha ni terbuka untuk semua. Ya, kalau bayaran tu macam yang servis tadi tu, mungkin kalau macam parking kita per entry RM5. Dan daripada situ ada shuttle bawa ke tempat tu, dan untuk pergerakan dari tempat-tempat tu dia ada yang percuma, ada yang kalau misal kata nak ambil special arrangement, nak pakai bagi, mungkin adalah sikit token yang perlu disediakan. Tapi masuk percuma. Masuk insya-Allah percuma. Insya-Allah percuma. Baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk yang berbahagia, Datuk Hasina Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Jangan lupa Maha 2022 4 hingga 14 Ogos. Kita dah kongsikan banyak tarikan dan juga perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengunjung nanti. Datuk, kita berehat seketika. Okey, kembali nanti kita nak bersama dengan Fetri Yahya juga. Semua selepas ini. Okey, kembali dalam Masyarakat, kita pun rasa bingung jugalah dengan pelbagai berita yang dipaparkan, terutama tentang kehilangan bekas penyampai TV3 iaitu Zalina Azman. Dilaporkan hilang sejak November pada tahun lalu, sekiranya gagal untuk ditemui, dan hebahan telah pun dilakukan oleh pihak polis untuk mengesan penyampai prolifik ini. Dan kali terakhir dilihat di rumah, tetapi meninggalkan banyak seperti kunci kereta, wang tunai, kad pengenalan, lesen, dan ini antara gambaran wajah terbaru. Diberikan beberapa indikator seperti ketinggian, warna kulit dan sebagainya untuk memudahkan pencarian penyampai yang amat kita kagumi, Zalina Azman. Ya, pastinya ini membingungkan juga apabila dikatakan hilang pada 29 November yang tahun lalu, tapi baru kini pencarian dimulakan. Kita mendoakan agar semuanya dipermudahkan dan kita dapat jumpa semula lah dengan keadaan yang baik sebenarnya. Baik, itu yang kita harapkan. Baik, kita nak kongsikan apa yang termuat di akhbar untuk hari ini. Saya mulakan di berita harian di muka hadapan. Ini susulan kanak-kanak tercicir pembelajaran kemiskinan, tumpu peperiksaan, hilang minat antara punca cicir. Ini antara faktor yang dikategorikan antara punca cicir kanak-kanak ini. Isu kemiskinan, sistem pendidikan yang berteraskan peperiksaan dan murid hilang minat untuk belajar adalah faktor utama menyumbang kepada keciciran murid daripada sistem pendidikan negara yang agak ketara. Apatah lagi kalau kita tengok anak-anak kita ni masa 2 tahun kan, disebabkan COVID, itu juga mengganggu juga konsentrasi mereka bila berada di sekolah lah pembelajarannya. Banyak tertinggal dan sebagainya kan. Kesianlah kan, kita nak bagi banyak lagi peluang untuk mereka berkembang dengan cabarannya. Baik, terkongsi pula paparan di Metro. Kalau dapat saya pilih Metro, antara lain menyebut tentang jemaah haji mulai pulang, dan pada isu yang lain, 42 individu sudah ditahan bagi bantu setan SPRM. Ini tentang seleweng dana. Dan antara isu lain yang dimuat naik dalam Metro ialah tentang isu pertuduhan kepada bekas pencuci di kapal yang kelar isteri dan anaknya. Itu antara yang termuat di Metro. Okey, sikit paparan di utusan. Di utusan kita pastinya di hadapan ini saya tertarik dengan gambar di hadapan ini. Selamat pulang Faridah Hanim Abdul Rahman, kanan antara kumpulan pertama 298 jemaah haji yang selamat tiba di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA Sepang semalam selepas 43 hari berada di Tanah Suci. Alhamdulillah, kita doakan semuanya mereka sihat walafiat. Thailand นะครับ Ya,ครับ syurga ganja di Thailand. Apa jadi? Nanti kita akan bincangkanlah. Tapi esok kita nak fokus kepada jenayah kes kelar emosi berdarah ini. Memang menyedihkan, menakutkan sebab ada ibu bapa, isteri, anak yang terkorban akibat perkara ini. Itu saja yang dapat kami kongsikan. Jangan lupa esok Rabu jaga diri. Apa yang kami kongsikan hari ini pastinya akan kita haraplah mendapat iktibar kepada kalian juga. Minyak masak tu kita semula. Masak 3 kali kan? 2-3 kali je tu Reti lebih bebas, ada toksin, baik bagi kesihatan. Semoga beri manfaat untuk anda. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Lemas